hubung kait dengan Rasulullah dengan Palestin tu besar. Kerana datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dimakamkan di Gaza, di Palestin. Abdul Muttalib kata, kalaulah sekiranya aku ni dikurniakan untuk jaga telaga Zamzam ini, kemudian aku ni diberi kelebihan itu, kalau aku dapat 10 orang anak, 10 orang anak, salah seorang aku bernazar untuk nak sembelih dekat Baitullahil Haram. Itu cara peristiwa yang nak berlaku. Rasulullah sebut demikian. Dalam hadis Rasulullah kata, aku ni putera daripada 2 orang yang disembelih, iaitu Nabi Ismail dan juga Abdullah. Rasulullah sebut demikian. Aku ni, keturunan akunya 2 orang patut kena sembelih. 2 orang patut kena sembelih. Nabi Ismail AS dan juga ayah aku, Abdullah. Tapi kedua-duanya digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga ke atas syukurnya kita di atas peluang dan nikmat yang Allah kurniakan pada kita pada pagi yang baik ini, untuk kita membicarakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita belajar pada kali ini tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di saat yang sebegini kita sentiasa dekat dengan Rasulullah, walaupun jarak dan masa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sejarak lebih kurang 1442 tahun. Biasanya jarang orang nak ingat pada orang yang telah meninggal dunia sebegini. Tapi kita diajar dalam hidup kita, kita diajar supaya ingat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kitanya pada setiap ketika dan masa, sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya telah kami jadikan pada diri kamu satu contoh yang baik. Uswatun hasanah. Contoh-contoh yang baik dalam hidup kamu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang menginginkan Allah dan juga hari kiamat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Demikianlah dalam hidup kamu. Dan bahkan dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman pada Allah, berselawatlah kepada Rasulullah sebanyak mungkin pada diri kamunya. Dan hari ini insya-Allah saya akan memulakan membaca yang disebut dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bila kita boleh berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kitanya dapat rasa Rasulullah itu dalam kehidupan kita, dalam perbincangan kita ni pada pagi sebegini ataupun pada saat-saat sebegini, kita membicarakan tentang mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi kita memenuhi ruang-ruang yang kita ada ni, supaya kita dapat manfaat dalam hidup kita dan ilmu kita bertambah. Kalau tuan-tuan nak menjadikan rujukan kitab, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum tu saya baca daripada kitab tersebut. Mudah-mudahan daripada kitab itu pun saya langkau terus. Saya tak baca di peringkat awal agama orang Arab, saya tak baca. Saya tak baca juga kedudukan tanah Arab dan kaumnya. Saya terus kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk yang kita akan bincangkan, termasuk nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada mana? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya terdapat 3 peringkat bagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana satu peringkat disepakati oleh ahli sejarah dan salsilah, iaitu salsilah keturunan baginda hingga kepada Adnan.
Itu dalam peringkat yang pertama. Satu peringkat lagi, menjadi perselisihan di kalangan mereka di mana ada yang menerimanya dan ada yang bertawakuf. Tidak mengambil sembarang pendirian. Iaitu silsilah keturunan Nabi daripada Adnan hingga Ibrahim alaihissalam. Peringkat seterusnya tidak diragui lagi bahawa ia memuatkan fakta-fakta yang tidak sahih, iaitu silsilah baginda daripada Ibrahim alaihissalam hingga pada Nabi Adam alaihissalam. Kami telah menyebut sebahagian silsilah ini dan di sini kita bentangkan secara terperinci 3 peringkat silsilah yang tersebut yang disebut ini. Kalau ada orang kata ni silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh sebut ada 3 peringkat keturunan yang Rasulullah. Yang pertama disepakati di kalangan para alim ulama sampai pada Adnan. Sampai pada Adnan dipanggil demikian. Manakala peringkat yang kedua daripada Adnan sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu peringkat yang kedua. Yang ni ada alim ulama yang tawakuf. Ada alim ulama yang terima, ada alim ulama yang dia kata kami tak boleh nak terima keadaan peringkat ini. Walaupun sekalipun ada peringkat yang ketiga, iaitu silsilah di atas, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarikh daripada sampailah Tarikh bin Azar. Yang ni yang kita akan bicarakan. Peringkat pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan nama sebenarnya ialah Syaibah. Nama sebenar pada Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim, nama sebenarnya Amru. Kemudian bin Abdul Manaf, nama sebenarnya ialah Al-Mughirah. Bin Qusay, nama sebenarnya ialah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, yang digelar dengan gelaran Quraisy dan melalui dinisbahkan kabilah Quraisy. Bin Malik bin Nadr, namanya ialah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama sebenarnya ialah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu peringkat yang pertama. Yang kebanyakan yang peringkat yang pertama ni, alim ulama kata, alim ulama sebut ni disepakati di kalangan mereka sebut. Peringkat kedua iaitu silsilah di atas Adnan. Start daripada Adnan, iaitu Adnan bin Humaisa bin Salaman bin Aus bin Bus bin Qumwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabih bin Yahim bin Nahish bin Mikhail bin Aid bin Ahbar Abahqar bin Ubaid bin Da'a bin Hamdan bin Sinabar bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arwa bin Aid bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Maqsir bin Nahit bin Zarit bin Sumay bin Muzay bin Audah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ada nama tuan-tuan dalam senarai tersebut. Kalau ada tu, pelik dah tu, dipanggil demikian. Yang ketiga, peringkat yang ketiga itu silsilah di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Peringkat yang kedua ni, ada alim ulama tawakuf. Alim ulama kata, kami bolehlah terima. Kerana nak sebutnya ada yang kata boleh terima, ada yang kata kami tak boleh, kami tak nak sebut apa-apa. Dipanggil tawakuf. Iaitu peringkat yang ketiga, silsilah di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu Ibrahim bin Tarikh, nama sebenar Azar bin Nahur bin Saru ataupun Saruh bin Ru'a bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutawassalah bin Akhnuh, dikatakan beliau ialah Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mahla bin Khainan bin Anushah bin Sid bin Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Ni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut di peringkat yang ketiga itu sendiri. Kemudian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikenali keluarga Hashimi.
Iaitu dinisbahkan kepada Datuk Baginda Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf ini, kemudian kami menyebutnya sedikit berkaitan Hashim dan mereka yang selepasnya. Hashim ni siapa? Kalau kita tanya Hashim ni siapa yang disebut dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Hashim terdahulu kami telah menyebut bahawa Hashim ialah orang yang bertanggungjawab mengendalikan urusan siqayah, minuman haji. Ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya datuk dia yang jenis orang yang suka bagi minum pada orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan rifadah, iaitu makanan jemaah haji yang diserahkan pada Bani Abdul Manaf ketika diadakan persepahaman antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdul Dar untuk membahagi-bahagikan jawatan di antara sesama mereka. Hashim ialah seorang yang senang dan sangat dihormati. Dialah yang pertama memberi makan. Kemudian kerana dia memecahkan, dinamakan dengan Hashim kerana namanya ialah Amru asalnya. Dia dinamakan dengan Hashim kerana dia memecahkan roti. Itu sempena perkataan Hashm, memecahkan untuk dibuat bubur kepada jemaah haji. Dialah orang yang pertama yang mempelopori dua perjalanan orang Quraisy, iaitu perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan pada musim panas. Tu nak sebutnya tentang mengenai Hashim ini sendiri. Kalau ditanya Hashim ni keturunan daripada mana? Yang datang daripada bagaimana? Antara cerita yang berkaitan dengannya ialah kisah pemergiannya ke Syam untuk berniaga. Dalam perjalanan ke Syam, beliau sampai ke Madinah. Dan di situ beliau berkahwin dengan Salma binti Amru dan daripada Bani Adi bin An-Najjar. Di Madinah, dia sempat bersama dengan isterinya. Kemudian dia keluar kembali ke Syam. Sedangkan tatkala itu, isterinya ditinggalkan bersama keluarganya sedang mengandung Abdul Muttalib. Itu sejarah bagaimana Hashim ini sendiri. Hashim ni, di antara sejarah dia pernah ke Madinah dan dia berkahwin dengan Salma. Bila dia siap berkahwin, kemudian di Madinah dia tinggal balik Salma tu dalam perjalanan dia. Kemudian dia pergi balik ke Syam. Lalu ditinggalkan, dan saat itu Salma tersebut mengandung kepada Abdul Muttalib, bapa saudara yang disebut dengan Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu, Hashim meninggal dunia di Gaza, di Palestin. Di bumi Palestin tu yang disebut dengan di bumi Palestin, Datuk Rasulullah. Datuk Rasulullah meninggal dunia di Gaza, Palestin. Dan isterinya telah melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Allahu Akbar. Ini sejarah yang kita kali yang pertama kita dengar. Maknanya hubung kait dengan Rasulullah dengan Palestin itu besar. Kerana Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di Gaza, di Palestin. Dia dinamakan Syaibah Uban kerana rambutnya putih yang terdapat pada kepalanya. Ni di zaman-zaman dahulu dia terdapat keadaan demikian. Lalu ibunya mengasuhnya di rumah bapanya di Yasrib. Di asalnya tidak seorang pun keluarga Hashim di Mekah menyedari tentang kelahiran anaknya itu. Tak ada seorang pun yang sedar. Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib, serta 5 orang anak perempuan, iaitu As-Sifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah dan Jannah. Allahu Akbar. 9 orang anak pada Hashim ini sendiri. Salah seorangnya Abdul Muttalib. Ni yang disebut dengan datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abdul Muttalib pula seperti yang telah kita ketahui bahawa kerja memberi minum dan makanan orang haji selepas kematian Hashim diambil alih oleh saudaranya Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu dia asalnya. Abdul Muttalib ialah seorang yang terhormat dan ditaati serta mempunyai kedudukan utama di kalangan kaumnya. Abdul Muttalib ni sendiri. Bila dianya kerja dia bagi makan pada orang yang melaksanakan ibadah haji. Sediakan makanan, yang sediakan juga yang namakan dengan sediakan makanan, dan yang disediakan juga yang disebut dengan minuman. Di mana orang-orang Quraisy menamakannya dengan panggilan Al-Fayyad, yang mencurah-curah.
disebabkan kedermawanannya. Itu sifat yang ada pada Abdul Muttalib lah. Maknanya dermawan pada diri dia. Digelarkan Al-Fayyad. Kalau siapa-siapa yang nak letak nama anak dia, boleh letak nama Fayyad. Misal contoh, orang yang dermawan. Orang yang dermawan ni, orang yang telah memberi sumbangan sebegitu rupa. Apabila Syaibah Abdul Muttalib telah meningkat usia kanak-kanak, atau lebih daripada dari itu, Abdul Muttalib mendapat berita tentangnya. Dia sebut demikian. Lalu dia pun berangkat pergi untuk mencarinya. Apabila dilihatnya, maka bercucuranlah air matanya. Lantas dipeluk anaknya itu dan diboncengkan di atas kenderaannya. Itu sejarah pada Abdul Muttalib lah. Tetapi Abdul Muttalib enggan mengikutinya melainkan setelah diizinkan oleh ibu terlebih dahulu. Lalu Abdul Muttalib meminta kebenaran ibunya untuk membawa Abdul Muttalib bersamanya, tetapi tidak dibenarkan oleh ibunya. Al-Muttalib berkata, dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya ke tanah haramullah. Mendengar penjelasan itu, barulah ibunya membenarkan. Kemudian pergilah Al-Muttalib membawa Abdul Muttalib. Orang Arab, dia tak jadi demikian. Bapa Al-Muttalib, anak Abdul Muttalib. Tu dia jadi demikian. Ke Mekah, memboncengnya di atas untanya. Apabila orang ramai melihat, mereka berkata, inilah hamba Abdul Muttalib. Orang ramai sebut demikian. Inilah hamba Abdul Muttalib. Lantas Al-Muttalib berkata, Cis, dia adalah anak Hashim, saudaraku. Dia sebut demikian. Tinggallah Abdul Muttalib di sisinya sehingga dewasa. Setelah itu, Al-Muttalib meninggal dunia di Radman, iaitu sebuah tempat di Yaman. Maka tugas-tugas beliau disandang oleh Abdul Muttalib. Itu sejarah yang berlakulah. Sejarah yang menyebabkan berlakunya pada Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib menjalankan tanggungjawab pada kaumnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh nenek moyangnya. Memberi minum, memberi makan pada jemaah haji. Ia telah mendapat kemuliaan di kalangan kaumnya, menandingi penghormatan yang diberikan pada nenek moyang, dan dia sangat disayangi oleh kaumnya. Kewujudannya terasa sangat bererti bagi mereka. Saya nak sebut begini, budaya ni tak ada di kalangan budaya kita. Budaya orang Arab dahulu menghargai setiap tetamu dan jemaah yang datang melaksanakan ibadah haji. Ini zaman dahulu. Orang kita ni, orang pergi ke surau, ke masjid pun jarang kita nak buat jamuan. Patutnya kita buat jamuan lah. Orang pergi ke surau, ke masjid, kita bagi makan. Kita masak-masak, ibu-ibu yang berada kat kampung dan sebagainya. Orang yang pergi surau masjid, buat jamuan, bagi jamuan. Ini jamuan ni dengan tujuan apa dia? Galakan. Kita nak suruh orang pergi buat amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nampak pahala-pahala yang Allah bagi tersebut pada mereka, dapat sama pada diri kita. Zaman sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang zaman dahulu dia sediakan minuman dan makanan. Dia sediakan makanan, minuman. Dalam keadaan dia sediakan makanan dan minuman ini, menyebabkan banyak rezeki-rezeki yang datang mencurah-curah. Antaranya dapat keturunan yang baik. Yang dapat ini sendiri. Kemudian apabila Al-Muttalib meninggal dunia, Naufal telah merampas sebidang tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Bila Al-Muttalib meninggal dunia, ada seorang nama dia Naufal. Dia rampas tanah yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta bantuan beberapa orang lelaki Quraisy untuk membantunya menghadapi bapa saudaranya itu. Bapa saudara ni ada juga perangai yang nak ambil harta anak saudara. Anak saudara dia siapa dia? Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi mereka menjawab, kami tidak sanggup masuk campur urusan kamu dengan bapa saudara kamu. Itu Naufal tadi. Naufal ambil kepunyaan harta datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menulis surat kepada bapa-bapa saudara sebelah ibunya daripada kalangan Bani Najjar, meminta bantuan mereka. Abdul Muttalib minta bantuan daripada sebelah ibu dia, bapa saudara. Seorang bapa saudaranya itu Abu Sa'ad bin Adi keluar bersama 80 orang yang berkenderaan hingga sampai ke Abtah dalam kawasan Mekah. Di sini ia ditemui oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata, jemputlah ke rumah, wahai bapa saudaraku. Bapa saudara, antara bapa saudara yang nak tolong ni Abu Sa'ad bin Adi di sebelah ibu yang datang nak tolong.
Bila datang dengan 80 orang datang. Bila sampai-sampai Abdul Muttalib ni disebut, jemput ke rumah saya wahai bapa saudaraku. Dia sebut demikian. Lalu bapa saudaranya menjawab, tidak demi Allah, melainkan terlebih dahulu aku perlu bertemu Naufal. Dia sebut. Katanya bapa saudara sebelah ibu dia kata, aku tak akan pergi ke rumah kamu lagi. Sehingga aku jumpa dengan Naufal yang merampas tanah tadi. Yang merampas tanah. Kemudian dia datang berdiri tercegat di hadapan Naufal. Bapa saudara Rasulullah bapa saudara pada Abdul Muttalib ini. Ketika itu Naufal sedang duduk dalam sebuah bilik bersama beberapa orang tua Quraisy. Naufal duduk, Abu Sa'ad menghunuskan pedangnya sambil berkata, demi Tuhan Kaabah, dia sebut, jika kamu tidak kembalikan balik tanah anak saudaraku, akan kuhabiskan riwayat kamu dengan pedang ini. Ini sejarah yang berlaku. Dia sebut demikian. Naufal menjawab, baiklah, aku kembalikan kepadanya. Naufal, bapa saudara kepada Abdul Muttalib. Dia kata, oh, sampai nak perang ni, mati ni kita ni, ambil baliklah tanah yang kamu nak tu. Lalu disaksikan oleh orang-orang tua Quraisy tersebut. Kemudian dia pergi ke rumah Abdul Muttalib dan menetap di situ selama 3 hari. Bila bapa saudara Abdul Muttalib ni dah tolong dah Abdul Muttalib, dia pergi rumah Abdul Muttalib. Selesai dah urusan tu. Dia duduk selama 3 hari. Setelah itu dia melakukan umrah dan pulang ke Madinah. Dia buat umrah dan pulang ke Madinah. Bila berlaku kejadian tersebut, Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf bersekutu dengan Naufal. Mula pakat dengan Naufal untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Hashim di kalangan keluarga Rasulullah ini. Apabila Bani Khuza'ah melihat Bani An-Najjar menolong Abdul Muttalib, mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kamu melahirkannya. Dia Bani Najjar pula sebut. Dia kata, Abdul Muttalib itu keturunan kami juga. Oleh kerana keturunan kami juga, maka kami akan tolong dia. Maka kami lebih patut untuk membantunya. Ini kerana Ibnu Abdul Muttalib adalah kalangan mereka. Ibu pada Abdul Muttalib, Abdul Manaf adalah kalangan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam Darun Nadwah dan mengisytiharkan sokongan pada Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syam dan juga Naufal. Persetiaan ini merupakan sebab yang mendorong pembukaan kota Mekah seperti yang dihuraikan nanti. Kalau kita tanya, kenapa nak belajar begini Ustaz? Nak disebutnya bahawa mulianya kota Mekah yang dipegang oleh Abdul Muttalib nanti. Itu insya-Allah kita akan sampai dalam bab itu. Antara peristiwa terpenting yang berlaku pada Abdul Muttalib ialah 2 peristiwa, iaitu menggali telaga Zamzam dan peristiwa serangan tentera bergajah. Manakala Abdul Muttalib pula ada 2 peristiwa yang penting berlaku di zaman Abdul Muttalib. Belum lahir lagi Rasulullah ni. Belum lahir lagi Rasulullah, ada 2 peristiwa yang penting. Yang pertama, peristiwa penggalian telaga Zamzam. Yang kedua, serangan tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Mekah ini. Ringkasan peristiwa yang pertama, kalau kita nak cerita tentang gali telaga Zamzam ini, Abdul Muttalib telah bermimpi mendapat arahan supaya menggali Zamzam dan diterangkan kepadanya tempat kedudukan telaga tersebut. Asalnya dalam keadaan yang berlaku ni, di mana Abdul Muttalib bermimpi. Tuan-tuan kena ingat ya, mimpi ni dia sentiasa ada dalam kehidupan umat Islam. Dia akan jadi. Kadang-kadang mimpi orang yang soleh ni menjadi perkara yang masduk, yang perkara yang betul dalam hidup. Maknanya mimpi itu kadang-kadang Allah jadikan melalui mimpi pada orang-orang yang tertentu. Termasuk pada Abdul Muttalib. Dia mimpi di mana telaga Zamzam itu, kemudian bagaimana nak gali telaga Zamzam tersebut. Lalu dia pun pergi menggali telaga itu dan dapati di dalamnya terdapat barang-barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum ketika mana mereka melarikan diri daripada Mekah. Rupa-rupanya bila pergi gali telaga Zamzam tu, jumpa barang-barang orang-orang zaman dahulu, bank tak ada. Dia simpan dekat mana? Simpan dalam tanah. Dia jumpa barang-barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum waktu mana mereka melarikan diri daripada Mekah. Barang-barang itu ialah pedang. Barang-barang tu apa dia? Pedang, perisai dan 2 kain pemidang Kaabah. Kain penutup Kaabah tu ditanam dalam kawasan tersebut. Pedang-pedang yang ditemui itu kemudian dileburkan, dijadikan pintu Kaabah. Allahu Akbar. Itu sejarah pintu Kaabah. Pedang-pedang yang ditanam oleh Bani Jurhum itu
dileburkan, kemudian dibuat pintu Kaabah. Dan pintu Kaabah dipasang 2 pemidang kain tadi. 2 kain tu yang menutup pintu Kaabah tadi. Kemudian beliau terus menjalankan tanggungjawab, menyediakan minuman kepada jemaah haji. Bila gali-gali itu jumpa Telaga Zamzam. Telaga Zamzam tu air yang banyak dalam air tersebut. Untuk apa dia? Bagi minum pada jemaah haji yang datang. Setelah mana Telaga Zamzam ditemui semula, orang-orang Quraisy mula bertelagah dengan Abdul Muttalib. Bila asalnya hilang, Telaga Zamzam tu tak tahu kat mana. Tak tahu kat mana. Kemudian ditemui balik oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mimpi, kat mana Telaga Zamzam ini? Kemudian mereka mula bertelagah dengan Abdul Muttalib. Mereka berkata, sertakan kami bersama. Jangan anggap air Zamzam tu milik kamu seorang. Tapi air Zamzam tu milik kita bersama. Beliau menjawab, aku tidak boleh buat begitu kerana urusan itu dikhususkan kepada aku. Abdul Muttalib jawab, aku tak boleh nak masukkan kamu dalam senarai mereka yang patut dapat telaga air Zamzam ini, yang menguruskan air Telaga Zamzam, kerana aku yang mimpi, katanya Abdul Muttalib. Kemudian orang Quraisy tidak menerima jawapan beliau, lalu membawa hal tersebut kepada Khahinah. Khahinah ni seorang tok bomoh perempuan zaman tersebut. Khahinah Bani Sa'ad untuk dihakimi. Berjumpa dengan tok bomoh ni. Allah telah menunjukkan kepada mereka beberapa tanda bahawa Abdul Muttalib dikhususkan untuk mengendalikan Telaga Zamzam. Sedangkan Allah dah tunjuk dah. Setelah keputusan itu dibuat, maka Abdul Muttalib bernazar bahawa jika dia dikurniakan 10 orang anak, kemudian mereka besar dan berupaya mempertahankannya, maka dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah. Itu sejarah. Abdul Muttalib mula bernazar. Daripada situ dah. Abdul Muttalib kata, kalaulah sekiranya aku ni dikurniakan untuk jaga Telaga Zamzam ini, kemudian aku ni diberi kelebihan itu, kalau aku dapat 10 orang anak, 10 orang anak, salah seorang aku bernazar untuk nak sembelih dekat Baitullahil Haram. Itu cara peristiwa yang nak berlaku. Ringkasan peristiwa yang kedua, kita berhenti yang pertama. Itu Telaga Zamzam. Ringkasan peristiwa yang kedua, yang bernazar tu kalau kita belajar depan lagi, di mana yang kena nazar tu Abdullah, ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi masalah, jadi complicated peristiwa yang berlaku. Ayah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni asyik kena je. Nama dia je yang kena. Akhirnya kena sembelih. Patutnya sembelih Abdullah ni. Macam mana nak sembelih Abdullah ni? Kita bincang kemudian nanti insya-Allah. Ringkasan peristiwa yang kedua pula, peristiwa Abrahah bin Shabbah, seorang panglima Habsyah yang merupakan wakil Najasyi di Yaman, telah membina sebuah gereja besar di Yaman. Kemudian ni Abrahah dia buat gereja besar. Dia tengok orang datang ramai sangat kat Mekah. Dia kata kita buat kat Yaman lah, senang. Biar orang datang di Yaman. Hal itu dilakukan apabila dia mendapati orang Arab mengerjakan haji ke Baitullah. Dia kata daripada pergi ke Baitullah, baik kita buat di Yaman, disebut. Lalu dia bercita-cita untuk mengalihkan tumpuan orang Arab akan menunaikan haji di Yaman. Cara Abrahah, dia fikir. Cara dia nak lawan Allah. Konon Abrahah nak lawan Allah. Rancangan itu telah diketahui oleh seorang lelaki daripada Bani Kinanah. Pada satu malam, lelaki itu masuk ke gereja tersebut dan mengotorinya dengan najis. Ada seorang lelaki yang daripada Bani Kinanah yang masuk dalam gereja yang dia buat oleh Abrahah tadi. Dia pergi buang air. Dia lomo pada dinding-dinding. Apabila Abraham dapat tahu angkara lelaki tersebut, timbullah kemarahan dia. Daripada lelaki Bani Kinanah, orang Mekah pergi ke Yaman, duduk di Yaman, dia tahu Abraham nak buat kerjanya, nak suruh orang datang buat haji di kota Yaman. Konon-kononnya. Dia pun buang air. Bila dia buang air tu, kemudian dia lomo. Najis-najis dia di dinding-dinding gereja tersebut. Yang menyebabkan Abraham marah. Abraham kata, ni kerja orang Mekah ni, buat kerja macam ni. Yang menyebabkan dia mengambil tindakan membawa bala tentera yang besar. Sejumlah 60,000 tentera. 60,000 tentera menuju ke kota Kaabah dengan tujuan untuk meruntuhkan Baitullahil Haram.
Abraha pun berani juga. Dia bawa tentera seramai lebih kurang 60,000. Dia memilih untuknya seekor gajah yang paling besar. Manakala Abraha sendirinya, dia naik gajah yang paling besar. Di kalangan bala tentera itu, terdapat 9 ataupun 13 ekor gajah. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai ke Al-Mirmas. Berjalan bergerak tentera 60,000 ni sampai pada Mirmas. Dan di sana dia mengatur barisan tenteranya, melengkapkan persediaan gajahnya, serta bersedia untuk masuk menyerang Mekah. Daripada Yaman datang 60,000 tu sampai di Mirmas. Bila sampai di situ, dia pun dah siap di kawasan tersebut. Tatkala mana sampai di Wadi Muhassir antara Muzdalifah dan juga Mina. Kalau tuan-tuan kita pergi ke Padang Arafah tu, dia akan tunjuk Wadi Muhassir. Wadi Muhassir di antara Muzdalifah dan juga Mina. Di antara tempat yang Muzdalifah dan juga Mina itu, tiba-tiba gajahnya menderum dan enggan bangun untuk menuju ke Mekah. Gajah yang dinaiki oleh Abraha tu tak nak bangun. Gajah tersebut tak nak bangun. Dia pun tak nak pergi ke Mekah. Tak nak. Setiap kali mereka menghalakan gajah itu ke selatan ataupun utara ataupun timur, maka ia akan bangun dan berlari-lari anak. Peliknya gajah ni, bila pusing sebelah timur ke, sebelah selatan ke ataupun utara ke, bangun terus, lari berjalan. Tapi bila mereka mengalihkan ke arah Kaabah, ia terus menderum semula. Kalau alih kepada Kaabah, mundur balik. Tak nak ke sebelah ke Mekah ni sendiri. Sedangkan dalam keadaan yang begitu, tiba-tiba Allah mengutuskan burung ababil. Burung ababil di atas mereka yang melontarkan batu-batu sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dia hantar yang batu yang keras dan juga panas. Lalu jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Bila kena serang tentera ababil tu, tentera burung yang serang gajah tadi, menyebabkan mereka ni jadi macam daun-daun yang dimakan ulat. Hilang daging. Burung-burung itu adalah seperti burung khatatif, swift dan balsan. Burung kecil-kecil. Burung yang kita tengok cicik, yang kecil-kecil. Setiap burung membawa 3 biji batu. Allah jadikan. Setiap burung tu bawa 3 biji batu. Sebiji di paruhnya dan 2 biji di kakinya. Itu cara Allah nak buat demikian. Allah nak hancurkan. Batu-batu itu berbentuk seperti kacang putih. Di mana apabila ia mengenai seorang, mengakibatkan anggota tubuh terputus-putus dan juga mati. Batu tu kecil, macam kacang putih. Kacang kecil-kecil je. Bila jatuh, kena ke atas kepala, putus. Putus tengkuk, putus lengan, putus. Yang menyebabkan mati. Di kalangan mereka. Tapi tidak semua mereka yang timpa lontaran batu itu. Tak kena semua. Mereka yang tidak terkena batu itu, keluar melarikan diri. Sambil merasakan antara satu sama lain. Lalu terjatuh di merata tempat dan mati bergelimpangan di segenap simpang. Tentera Abraha tu, bila lari jatuh. Mati. Allah mengutuskan penyakit kepada Abraha yang menyebabkan jari-jarinya berguguran. Manakala Abraha pula, jari-jari dia ni gugur satu-satu. Berkeping-keping jatuh. Ni Abraha. Sesampainya di San'a, dia kelihatan sangat lemah. Lari sampai juga di San'a, balik ke Yaman. Jantungnya terburai. Jantung dia pecah, jatuh daripada dadanya. Kemudian dia mati di San'a. Itu yang berlaku kepada Abraha. Sebelum itu orang-orang Quraisy telah melarikan diri ke merata lorong dan denai di sekitar Mekah. Dan mereka berlindung di atas bukit kerana bimbang keselamatan diri mereka daripada serangan daripada Habsyah itu sendiri. Apabila mereka melihat apa yang menimpa tentera Habsyah itu, yang datang daripada tentera Abraha itu, mereka pun kembali ke rumah mereka dalam keadaan sejahtera, aman sejahtera. Peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram. Dalam bulan Muharram, baru lepas 2-3 bulan yang sudah. Bulan Muharram itu 50 hari ataupun 55 hari menurut pendapat terbanyak sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya bersamaan dengan penghujung bulan Februari ataupun awal bulan Mac tahun 571 Masihi.
peristiwa ini adalah sebagai kelebihan awal yang ditunjukkan oleh Allah untuk nabinya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kenapa peristiwa ini berlaku? Allah nak tunjuk tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana jika kita melihat kisah Baitul Maqdis, maka kita dapati orang musyrikin yang merupakan seteru-seteru Allah telah berjaya menguasai kiblat ini. Sedangkan penduduk Baitul Maqdis ketika itu ialah orang-orang Islam. Sebagaimana yang terjadi pada Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masihi dan pada tentera Rom pada tahun 70 Masihi. Akan tetapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh orang Kristian, sedangkan mereka adalah orang Islam pada masa itu. Padahal penduduknya ialah orang-orang musyrikin. Itu Allah nak jadikan demikian. Kelebihan. Peristiwa ini terjadi dalam suasana ketika itu yang berita tentangnya mudah tersebar ke sebahagian besar tempat-tempat yang bertamadun. Peristiwa Abrahah ni, peristiwa yang berlaku yang besar. Sampai berita tentera Abrahah ni, cerita ni sampai pada orang-orang yang bertamadun di waktu ini. Ini kerana orang-orang Habsyah mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Rom. Sedangkan kerajaan Parsi pula sentiasa mengintip untuk mengetahui perihal Habsyah itu sendiri. Mereka sentiasa merisik untuk mengetahui apa yang terjadi pada Rom dan sekutu-sekutunya. Orang Iran pula sibuk nak tahu cerita tentang penduduk-penduduk Abrahah ini di Habsyah tersebut. Ini keadaan yang berlaku. Oleh kerana itu, apabila mendengar tentang peristiwa ini, dengan segera Parsi mengambil tindakan menyerang Yaman. Bila tengok saja Yaman tu lemah, waktu inilah Iran ataupun Parsi itu datang serang di kalangan penduduk Yaman. Dua kuasa besar ini mewakili negara yang bertamadun. Justru peristiwa ini telah menarik perhatian dunia tentang betapa mulianya Baitullah. Dan ianya adalah tempat yang dipilih oleh Allah untuk dipersucikan oleh Allah. Oleh kerana jika ada seorang di kalangan penduduk yang mendakwa dirinya sebagai Nabi, maka itulah sebenar tafsiran terhadap peristiwa yang terjadi itu. Ianya adalah sebagai tafsiran bagi satu hikmah yang terselindung, bagaimana Allah boleh membantu orang-orang musyrikin dalam menghadapi golongan ahli iman, Abrahah dan tenteranya melalui cara melepasi sebab yang musabab tadi. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Abdul Muttalib pula, dia mempunyai 10 orang anak lelaki, iaitu Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Miqwan, Safar dan juga Al-Abbas. Dikatakan bahawa ada 11 anaknya, iaitu seorang lagi yang bernama Qusam. Dikatakan bahawa ia mempunyai 13 orang anak, iaitu 2 orang lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajjal. Dikatakan bahawa Abdul Ka'bah itu ialah Al-Miqwan dan Hajjal ialah Ghaidaq, dan tidak ada anaknya yang bernama Qusam. Beliau mempunyai 6 orang anak perempuan, iaitu Ummul Hakim, iaitu Al-Baida, Barrah, Atiqah, Safiyah, Arwa dan juga Umaymah. Ini mak saudara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dan juga yang disebut dengan adik-beradik sebelah lelaki Abdul Muttalib 10 orang anak lelaki. Manakala anak perempuan pula 6 orang, 16 orang anak Abdul Muttalib. Itu sejarah yang berlaku. Abdullah yang ketiga, poin yang besar juga. Abdullah. Bagaimana Abdullah ini? Sikit lagi kita sebut. Abdullah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ialah Fatimah binti Amru bin Aid bin Imran bin Al-Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Ibu kepada yang disebut dengan Abdullah ini, bapa Rasulullah. Abdullah ialah anak pada Abdul Muttalib yang terbaik. Kalau tanya, siapa yang terbaik anak pada Abdul Muttalib? Abdullah. Dialah orang yang paling sopan dan paling disayangi oleh mereka tersebut. Dialah anak yang dikenali sebagai Al-Dhabih, mangsa penyembelihan. Al-Dhabih dipanggil demikian. Kerana bila Abdul Muttalib telah mendapat 10 anak lelaki dan mengetahui bahawa mereka semua telah berupaya mempertahankannya, maka dia pun memberitahu kepada mereka tentang nazarnya. Nazar tadilah. Abdul Muttalib dia nazar, kalau dia boleh menguasai dia menguasai telaga Zam-Zam itu, dia akan sembelih salah seorang di antara 10 orang anak. Kalau dia dapat 10 orang anak lelaki, Allah bagi sungguh 10 orang anak lelaki.
Anak-anaknya jatuh kepadanya. Kemudian anak-anak pada Abdul Muttalib ni patuh. Dia dengar kata Abdul Muttalib, 10 orang ni aku nak sembelih salah seorang. Dia sebut demikian. Anak-anak dia akur. Lalu ditulislah nama-nama mereka pada anak panah dan diberikan pada penjaga berhala Hubal yang berada di kawasan tu. Penjaga berhala, ada satu berhala yang besar nama dia Hubal, tapi ada penjaga dia. Apabila digoncang anak panah itu, maka nama yang keluar ialah nama Abdullah, ayah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abdul Muttalib pun mengambil Abdullah dan pisaunya, kemudian membawa ke Kaabah untuk disembelih. Bila goncang, ambil satu daripada anak panah tu keluar. Keluar nama Abdullah. Bila keluar nama Abdullah, bawa Abdullah kepada kawasan Baitullah ni. Lalu untuk disembelih, orang-orang Quraisy bila tengok saja bawa Abdullah, mereka cuba halang daripada berbuat demikian. Terutamanya bapa saudara Abdullah, sebelah ibunya daripada Bani Makhzum. Sebelah ibu dia, daripada isteri dia, dia sebut daripada Fatimah tadi. Sebelah ibu dia, Fatimah binti Amru. Fatimah di sebelah ibu dia tadi datang, bagi tahu, bapa saudara dia bagi tahu. Dan saudaranya Abu Talib. Lalu Abdul Muttalib berkata, apa harus aku perbuat dengan nazarku? Abdul Muttalib tanya balik pada keluarga dia, kalau aku tak sembelih Abdullah ni, aku nak buat macam mana? Nazar aku dah menazar dah. Lalu mereka mencadangkan kepadanya supaya bertemu seorang tukang tilik wanita untuk mendapatkan nasihat. Mereka pula disebut, beginilah, kita pergi berjumpa dengan tukang tilik wanita, perempuan, yang kita dengar nasihat dia. Wanita itu menyuruhnya menulis pada anak panah dengan nama Abdullah dan 10 ekor unta. Dan ganti 10 ekor unta, tulis nama Abdullah pada 10 ekor unta. Jika nama yang keluar ialah nama Abdullah, maka hendaklah ditambah 10 unta lagi. Daripada 10 ekor unta tu, kalau keluar nama Abdullah, maka 10 lagi sehingga Tuhan merestuinya. Jika yang keluar itu ialah unta, maka hendaklah disembelih unta-unta itu. Lalu dia pun kembali dan mencabut undi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Nama Abdullah dan 10 ekor unta. Tetapi undi yang keluar nama Abdullah juga. Ganti 10 lagi. Dua je. Goncang. Kemudian nama Abdullah. Keluar nama Abdullah. Itu ditambah 10 ekor unta lagi. Setiap kali mana dicabut undi, yang keluar tetap juga atas nama Abdullah. Sehinggalah bilangan unta yang ditambah telah mencukupi 100. Barulah undi yang keluar itu terhadap nama unta. Allahu Akbar. Sampai 100 ekor unta. Kena bayar. Kemudian unta-unta itu disembelih sebagai ganti pada Abdullah. Cara perempuan tukang tilik tersebut, dia kata kalau nak ganti juga, bila digantikan dengan nama Abdullah. Sampai 100 ekor unta. Abdul Muttalib telah meninggalkan unta yang disembelihkan tanpa menghalang siapa yang mahu mengambilnya, sama ada manusia ataupun binatang buas. Dia pun sembelih. Abdul Muttalib sembelih 100 ekor unta untuk gantikan Abdullah, ayah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu bayaran diat di kalangan orang Arab ialah 10 ekor unta je. Sebelum daripada itu, selepas peristiwa itu, bayaran diat menjadi 100 ekor unta. Lepas pada peristiwa Abdul Muttalib terhadap Abdullah ni lah, barulah diat sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta ni tuan-tuan, sebanyak mana? Sebanyak lebih kurang, kalau kita zaman kita sekarang ni, 100 buah kereta Merc mata belalang. Senang cerita. Dan ianya diperakui oleh Islam. Diriwayatkan oleh Nabi SAW bahawa baginda bersabda, aku adalah putera 2 orang yang disembelih. Rasulullah sebut demikian. Dalam hadis Rasulullah kata, aku ni putera daripada 2 orang yang disembelih, iaitu Nabi Ismail dan juga Abdullah. Rasulullah sebut demikian. Aku ni, keturunan akunya 2 orang patut kena sembelih. 2 orang patut kena sembelih. Nabi Ismail AS dan juga ayah aku, Abdullah. Tapi kedua-duanya digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab menjadi isteri anaknya Abdullah. Bila nak kahwin, Abdullah nak kahwin, Abdul Muttalib cari. Siapa yang dia nak cari? Cari-cari, dapati yang patut layaknya kahwin ialah Aminah binti
Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab menjadi isteri anaknya Abdullah. Pada masa itu Aminah dianggap wanita Quraisy yang paling mulia dari segi keturunan dan kedudukan. Wanita yang hebat, keturunan yang hebat. Aminah, mak, ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapanya ialah ketua Bani Zurrah. Daripada segi hubungan nasab dan kemuliaan. Lalu tinggallah Abdullah dengan Aminah di Mekah. Tidak lama selepas itu, Abdul Muttalib mengutuskan Abdullah untuk pergi ke Madinah bagi mendapatkan bekalan untuk mereka. Bila dia duduk dekat Mekah, lalu Abdul Muttalib kata, Abdullah, kamu pergi ke Madinah, pergi cari makanan, bekalan. Di sana dia meninggal dunia. Abdullah dalam perjalanan meninggal dunia. Dikatakan beliau keluar untuk berdagang ke Syam bersama rombongan perdagangan Quraisy dan beliau singgah di Madinah. Lalu jatuh sakit dan meninggal dunia di sana. Itu sejarah yang berlaku. Jenazahnya dikebumikan di Darun Nabirah Al-Ja'di ketika mana kematian usianya 25 tahun. Abdullah baru usia 25 tahun. Allah matikan dia. Matikan waktu mana? Dalam keadaan segar bugar. Sihat tu badan sebegitu. Dalam perjalanan nak pergi ke Syam, singgah di Madinah, demam, sakit. Kemudian meninggal dunia. Kematiannya ialah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Saat mana ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah tu mengandung syarat dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendapat terbanyak di kalangan sejarawan. Dikatakan bahawa dia meninggal dunia selepas 2 bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sebut lepas 2 bulan kelahiran Rasulullah. Apabila berita kematiannya sampai ke Mekah, Aminah meratapinya dengan ungkapan syair yang menarik. Antara kata yang disebut, hilang sudah putra Hashim Abdul Batta, bertandang lahat yang jauh dalam ratapan tangis. Panggilan maut memanggil lantas disahutnya, yang tidak meninggalkan seumpama putra Hashim di kalangan manusia. Petang hari mereka mengusung kerandanya oleh teman-teman yang berasak-asak. Jika benar kematian dan duka cita itu perampas dirinya, namun dia tetap terpahat sebagai dermawan dan pengasih. Ini di antara syair yang disenandungkan oleh Aminah, ibu kepada Rasulullah terhadap kewafatan yang disebut dengan ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Abdullah ialah 5 ekor unta saja. Harta pusaka yang ada 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang hamba wanita Habsyah yang bernama Barakah dan digelar Ummu Aiman. Dialah yang menjadi pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara, kalau kita nak belajar hari ini tentang yang disebut dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita namakan dengan daripada keturunan datang daripada sebelah mana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan insya-Allah besok kita akan teruskan tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian Rasulullah. Macam mana pula perjalanan hidup Rasulullah di awal-awal perjalanan kehidupan ini sampailah Rasulullah menjadi nabi. Insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.